Silakan Yang Berhormat Pematang Pauh. Terima kasih Datuk Speaker. Bagi laluan kepada Pematang Pauh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Dan akhirnya kita tiba di saat kenapa kita mahu bersidang pada awal April untuk meluluskan rang undang-undang langkah sementara bagi mengurangkan kesan COVID-19. Datuk Speaker, kita bahas memang lewat beberapa bulan berbanding dengan banyak negara di rantau Asia Tenggara, termasuklah New Zealand. Ramai ahli-ahli parlimen sebelum ini telah mengutarakan isu ini. Sehingga memaksa menteri, menteri sebut rang undang-undang diibaratkan too little too late, dengan izin better late than never. Walau apa pun termanya, tak dapat kita nafikan 24 juta rakyat dijangkiti COVID dengan 817,000 kematian direkodkan. Syukur Alhamdulillah Malaysia kita menangani dengan baik, dan kalaupun ramai ahli politik, parti politik nak mendabik dada, saya fikir bila kita kata kita nak puji pihak yang bertanggungjawab, kita patut puji our frontliners. Para doktor, Kementerian Kesihatan kita yang memang bertugas dan menyambung nyawa untuk menyelamatkan dan berkhidmat buat rakyat. Sehinggalah statistik Malaysia amat membanggakan yang mencatat lebih kurang hanya 9,274 YB Beaufort sebut tadi. Isunya di sini bukan soal sesiapa sahaja daripada pembangkang yang mengkritik bahawanya lewat. Ia lewat maka ada kesan sangat negatif kepada peniaga, penyewa yang diusir, dan ia tidak bersifat retrospektif, Datuk Speaker. Maksudnya mereka yang dah hilang segala-galanya tidak mungkin dapat diselamatkan. That is the problem. Kecuali dengan kemungkinan cash injections ataupun suntikan daripada kerajaan. Minta laluan. Setiawangsa. Saya habiskan sedikit, kemudian saya bagi. Saya nak rujuk kepada apa yang ditulis dalam utusan Malaysia. Hari ini rencana. Kesimpulan dalam rencana tersebut, perlindungan bawah Seksyen 7 rang undang-undang ini tidak boleh dinikmati dan dimanfaatkan oleh komuniti perniagaan yang terkesan kerana bagi mereka langit sudah pun runtuh sebelum RUU ini dapat dikuatkuasakan. Mereka alami nasib malang 2 kali berturut-turut. Kalau dulu mangsa COVID, kini mangsa COVID, rang undang-undang COVID dikuatkuasakan. Jadi saya fikir ini is an important point, Menteri dan atau Speaker, untuk kita bawakan. Kerana kita bersedia nak bahas sidang atas talian pun tak mengapa. Dan atas dasar itu, kalau kita rujuk New Zealand, 8 hari mereka bersidang, bukan soal kita nak grandstand dalam Dewan Rakyat. Kita nak rakyat faham apa implikasi undang-undang. Force majeure pun, Speaker, saya belajar daripada peguam yang bagi nasihat bila berlaku kontrak berat sebelah. Jadi kat luar sana penjajanya, semua yang terkesan, mereka kena tahu, how do I claim my money? Bagaimana saya boleh diselamatkan dari kontrak yang memang menekan? Ini penting. Silakan Setiawangsa sekejap je. Terima kasih Yang Berhormat Pematang Pauh. Adakah Yang Berhormat setuju bahawa bagaimana yang disebut tadi, sidang parlimen pada peringkat awal itu sangat penting? Kita tengok di Kanada misalnya, mereka bersetuju antara kerajaan dan pembangkang bilangan yang boleh hadir kerana penjarakan misalnya. Kedua, ada komitmen daripada kita bahawa sekiranya sidang khas tentang COVID diadakan, isu usul undi tidak percaya kepada kerajaan tidak timbul, kita akan fokus. Tetapi malangnya pihak kerajaan tidak mengambil tawaran tersebut. Terima kasih Setiawangsa, terima kasih Datuk Speaker. Saya fikir memang penting dari segi menjamin kestabilan. Kerana itu, dari segi mekanismenya, kalau dulu kita ada jawatan kuasa parlimen untuk meneliti belanjawan yang dipengerusikan oleh YB Jeli. Di saat ini, sementara kita mendengar banyak laporan daripada laporan penjana, impak penjana PKS, kita juga kena nilai berapa syarikat di luar sana yang memang tidak memecat atau membuang pekerjanya dengan janji kerajaan untuk beri setiap pekerja RM600 sebulan, had kepada 200 orang pekerja semuanya.
Laporan kerajaan kata 2.4 juta pekerja diselamatkan. Tapi ini tak mungkin menggambarkan keadaan di luar sana. Banyak contoh yang YB Lembah Pantai sebutkan, YB Seputih. Maka kalau ada mekanisme timbang tara, mudah untuk kita teliti dan mengawas ya, untuk memberikan maklum balas dan sebagainya. Dato' Speaker, saya juga ingin rujuk dalam tempoh yang sangat sedikit ini kepada cadangan Port Dickson Ketua Pembangkang untuk menambah 45 bilion ringgit lagi sebagai dana tambahan supaya kerajaan dan Kementerian Kewangan boleh mengambil kira keperluannya pada bila-bila masa. Penting, Dato' Speaker. Kerana apa? Kalau kita lihat kebajikan pekerja sektor kesihatan, kebajikan daripada pakar perubatan kita, Hospital Sungai Buloh sekarang dihujani dengan aduan ada medical officer, menteri, tidak diberi atau dibayar allowance sejak Mac. Dan pada saya, perkara-perkara ini tentunya menuntut kerajaan untuk mempunyai dana yang mencukupi di kala krisis. Dan atas dasar itu, apa pun laporan, akhirnya it is about how it's being implemented and felt on the ground. Bagi COVID, saya bimbang, ya, kita kena meneliti anggaran dan apa yang berlaku di negara luar. Hong Kong contohnya telah merekodkan kes pertama repeat infection. Dah dijangkiti, dah selamat, dah sihat, tapi dia dapat sekali lagi. Maksudnya untuk para doktor yang ada di dewan ini, sudah tentu ya, implications on vaccination, tak cukup divaksin sekali. Kena mungkin berkali-kali, itu pun kalau vaksin itu sampai ke Malaysia tepat pada masanya. Dan kedua adalah keperluan untuk merekodkan mereka yang sihat menerusi mekanisme pasport immunity dan sebagainya. Kalau di Malaysia dalam sebulan yang lepas, kita lihat 30% jangkitan dalam negara semua merupakan unlinked cases. Ya, kes-kes yang tidak ada kaitannya, 72 daripada 241. Saya rujuk banyak apa yang disebut YB Gopeng. Ya. Maksudnya ini ada kemungkinan besar daripada jangkitan community ataupun community transmission. Maka kita kena ambil kira kerajaan mungkin terpaksa memanjangkan tempoh MCO ataupun di kawasan-kawasan yang khusus. Ada juga keperluan norma baru ni, norma sedia kala lah. Nak tak nak kita kena berhadapan ya dengan keadaan yang jauh lebih berlainan berbanding dulu. Dan tentu kerajaan ada undang-undang dan yang sewajibnya untuk melaksanakan semua ini. Tapi saya desak menteri harus ambil kira cadangan pembangkang bahawa 45 bilion ringgit itu diambil kira dengan serius. Kerana kita tak boleh jangka, bukan kita kata kita mahu kerajaan belanja. Kerana itu mekanisme timbang tara itu wajib diwujudkan. Tapi untuk memudahkan dari segi how much cash that has to be injected further. Bila tidak retrospektif rang undang-undang ini, maka hanya kerajaan terpaksa bergantung hanya kepada suntikan dana untuk langkah retrospektif. Mereka yang hilang peluang dan sebagainya. Saya nak rujuk di sini laporan terkini oleh UNICEF dan UNFPA. Ini agak penting, Dato' Speaker, kerana ia menunjukkan golongan ini. Ya, kita cakap B40, kita sebut cerita-cerita mereka yang sangat terkesan. Tajuknya Families on the Edge, 21% tak terlibat dalam pembelajaran talian dari rumah. 57% tidak mempunyai perlindungan sosial pekerjaan. Dan 30% sukar dapatkan perkhidmatan kesihatan semasa PKP dan 25% ketua isi rumah menganggur berbanding dengan 5.3% pada Mei 2020. Jadi saya mahu tekankan atas dasar itu, bila kita cuba untuk melengkapi keperluan, bila ada ruang daripada kerajaan menerusi mekanisme yang ada, pertama, you have to improve the flaws of the law. Dan saya rasa 3 hari, Dato' Speaker, you are an expert. Kadang-kadang kita perlukan masa nak memperlihatkan, memperincikan bab-bab yang mungkin tidak kita lihat ya daripada satu belah pihak. Jadi kerana itu pada saya dalam situasi ini, the first global pandemic ya, Malaysia ni betul-betul terkesan sebegini. Orang cakap since the Great Depression.
kita kena ambil peluang ini, laksanakan anjakan paradigma dan perbaiki kerapuhan sistem. Dia bukan macam dulu dah ya. Saya fikir tak pernah lah dalam my lifetime kita boleh bincangkan sampai bank ni pun ada yang menjangkakan mungkin bulan yang mendatang 0% je dividen. This is the reality. Jadi dari segi penyelesaian, saya tak nampak kenapa kerajaan tak boleh memberi ruang untuk mengambil kira dana 45 bilion tambahan mengikut keperluan masing-masing sekiranya perlu dipergunakan. Dan harapnya bila diwujudkan jawatan kuasa pilihan bajet, ini penting supaya kita kurangkan kadar mungkin perselisihan faham dalam Dewan Rakyat ini. Ya. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Saya mempersilakan Yang Berhormat Jerat.